Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Terima kasih kerana masih setia dengan kelas Maths dan kamu boleh bangun melawan nafsu untuk tidur. Okay, semata-mata untuk belajar. Bagus, cikgu doakan urusan kamu dipermudahkan dan kamu dapat belajar dengan tenang dan dibukakan hati untuk faham apa yang cikgu akan sampaikan. Okey. So, untuk minggu ni pula untuk kelas hari ini, cikgu nak teruskan dengan tajuk ketaksamaan linear. Okey, ketaksamaan linear. Okey. Sorry. Okey, ketaksamaan linear. Okey. Ketaksamaan linear ni memang wajib, memang antara topik yang ditanya dalam kertas 2 bahagian A dan dia selalunya berselang-seli dengan set. Kalau tahun tu tak ada set, maka tajuk ni akan ditanya. So, sama juga macam set, soalan ketaksamaan linear ni selalu membawa 3 markah. Okey, 3 markah. So, di mana soalan ini nak kamu buat apa? Nak kamu lorekkan kawasan yang memenuhi, selalunya dia bagi tiga persamaan lah. So, kawasan mana yang memenuhi syarat-syarat yang dinyatakan. Okey, tapi bila cikgu tengok pada soalan percubaan tahun lepas, tahun ni, dia punya corak soalan tu dah berubah. Okey, selalunya dia suruh kamu lorek. Okey, banyak soalan percubaan untuk tahun lepas, tahun ni pun dia dah lorek siap-siap, dia tanya kamu apakah persamaan yang diwakili oleh kawasan lorekan tu. Tak apa, sekali kita akan tengok macam mana nak jawab kalau soalan yang macam tu. Okey, so kita tengok, kita terus kepada contoh soalan. Cikgu ada 2 contoh soalan. Satu soalan yang kamu selalu jawab lah dalam modul pun, soalan ni juga yang banyak. Okey, soalan dia akan bagi graf pada ruang jawapan. Okey, dia suruh lorekkan rantau yang memuaskan ketiga ketaksamaan X tambah Y tambah X kurang atau sama dengan 4. Okey, Y besar atau sama dengan negatif 1 dan Y kurang daripada X. Okey. Dan selalunya soalan ni dia akan bagi dua garisan yang untuk 2 persamaan. Dan selalunya untuk persamaan yang ketiga, dia tak bagi garisan tersebut. Okey, garisan tu kamu kena lukis. Okey, so ingat first kali, kalau soalan macam ni, first kali lukis garisan bagi ketaksamaan yang tidak diberi. Okey. So, tengok garisan mana yang dia tak bagi. Okey, tengoklah yang pertama. Y tambah X kurang atau sama dengan 4. Ada tak lagi dalam raja? Okey, dah ada yang ni. Ada dah. Okey. Y besar atau sama dengan negatif 1. Okey, ada tak lagi yang dalam raja? Okey. Ada tak lagi Y besar atau sama dengan negatif 1. Maksudnya garisan yang kamu kena ada adalah Y sama dengan negatif 1. Okey, ada ke tak lagi? Okey, tak ada kan? Nampak tak? Tak ada. Sepatutnya di sini garisan dia. Di sini garisan dia tapi dia tak lukis lagi. Okey, tak apa.
Yang 3, Y kurang daripada X. Kurang daripada X, maksud dia garisan tu Y sama dengan X. Ada tak garisan Y sama dengan X? Dah ada. Ni garisan dia. Okey. So, yang sepatutnya kamu kena lukis adalah Y. Garisan ni Y sama dengan negatif 1. Okey, kat mana Y sama dengan negatif 1? Tengok pada kotak tu. Nampak dia bagi, dia dah plotkan number tu, senang lah. So, Y sama dengan negatif 1. Tu kat mana? Sepatutnya dekat sini. Okey. So, garisan yang kamu lukis tu kena garisan putus-putus ataupun garisan yang hitam semua. Tengok pada simbol ni. Okey, kalau ada sama dengan di bawah, okey, simbol ada sama dengan di bawah, maksud dia garisan tu kena garisan yang semua hitam. Okey, kalau tak ada simbol di bawah, maksud dia garisan tu putus-putus. Okey, faham tak? Okey, so maksud dia Y sama dengan negatif 1 ni, garisan dia kena hitam semua nah. Okey, cikgu buat warna merah. So, sepatutnya di situ kamu lukis dan kamu labelkan Y sama dengan negatif 1. Okey. So, 1 tu markah yang pertama. Markah yang kedua dan ketiga adalah kawasan yang mana kamu lorekkan. Okey, lepas lukis ni barulah kamu boleh lorekkan kawasan dia. Okey. So, tengok yang pertama, Y tambah X kurang atau sama dengan 4. Okey, kurang atau sama. So, ruang yang perlu kamu lorek adalah, kalau kurang maksud dia, lorek di bawah garis. Okey, kalau besar, lorek di atas garis. Okey. So, tengok. Y tambah X kurang atau sama dengan 4. So, kawasan yang sepatut kamu lorek adalah di bawah garisan tersebut. Okey, tengok. Ni garisan dia. Ni garisan Y sama dengan Y tambah X sama dengan 4. Maka kawasan yang di bawah garis yang sepatutnya kamu lorek. So, nak bagi clear, kamu tutup ataupun kamu potong dulu ke atas dia supaya kamu clear. Okay, so Y tambah X, atas dia kamu potong sebab jawapan dia berada di bawah garisan. Okay, garisan yang kedua, Y besar atau sama dengan negatif 1. Okay, ni garisan Y tambah 1. Sepatutnya kawasan yang kamu lorek adalah di atas sebab besar daripada kan di atas. Sepatutnya kat sini kawasan kamu lorek, jadi kamu potong atau kamu conteng kat kawasan bawah dia. Okay. Conteng kawasan bawah. Okay, yang ketiga, Y kurang daripada X. So, ni garisan Y sama dengan X. Kurang daripada X, kawasan yang kamu kena lorek sepatutnya di bawah sebab dia kurang. Jadi, kamu potong ataupun padamkan, tutup kawasan di atas. So, bila kamu dah buat macam ni, kamu akan nampak kawasan yang untuk jawapan dia adalah di tengah-tengah tu. Baru kamu lorek color berbeza ke ataupun corak berbeza ke untuk menunjukkan kawasan bagi jawapan tersebut. Okay, so ni jawapan dia. Baru kamu akan dapat full marks 3 markah. Okay, clear or no? Okay, next. Soalan yang pattern baru. Hilang pula. Okay, soalan yang pattern baru adalah soalan macam ni. Dia dah lorek siap-siap. Okay, dia suruh cari apakah ketaksamaan. Ketaksamaan tu yang tadi itulah Y besar atau sama ke. Okay, so cara dia senaraikan dulu. Untuk soalan yang macam ni, first sekali senaraikan dulu. Senaraikan apa dia persamaan yang ada. Persamaan yang ada. Okay, so apa yang ada kat sini? Ni 1. Okay, Y sama dengan, ni nombor 1. Kemudian ni Y sama dengan 1/2. X tolak 4. Okay, ni persamaan 1.
Okey, persamaan 2 kamu ada ni. Nampak tak? Dia dah bagi dah tu, senang. Direct saja. X tambah Y sama dengan 6. Okey. Persamaan yang ketiga, okey, yang ni dia tak tulis. Tapi, kamu boleh nampak lah ni, yang ni garisan putus-putus ni, nampak tak? Okey, kalau macam cikgu Habang itu, kalau garisan putus-putus yang garis lurus macam ni, tengok apa yang sama. Untuk garisan ni dia sama atas sampai bawah dia. Straight je dia tak serong. Maksud dia, apa nilai dia yang sama? Sama ada nilai X ataupun nilai Y. Okey, tengok apa yang sama adalah nilai X dia. So, persamaan dia adalah X sama dengan 2. Nampak tak? Okey. So, macam mana kita nak tahu dia punya kawasan ni mewakili apa? Okey, tengok garisan yang pertama. Y sama dengan 1/2 X tolak 4. Okey, garisan ni. Okey, tengok kawasan ni duduk di atas ke di bawah garisan? Ni kawasan yang dilorek ni duduk di atas kan? Dan garisan tu adalah garisan putus-putus ataupun tidak. Okey, garisan dia adalah garisan yang tebal tu semua. So, persamaan dia ialah Y di atas kan besar dan sama. Besar sama ni sebab garisan dia bukan putus-putus. So, Y sama dengan setengah X tolak 4. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, X tambah Y sama dengan 6. Okay, tengok. Kawasan ni berada di atas garisan ke di bawah garisan? Di bawah kan? Bila di bawah, maksud dia kurang daripada. Okay, so persamaan dia X tambah Y kurang. Okay, nak kena sama dengan tak? Kena sebab dia garisan yang tebal. So, kurang atau sama dengan 6. Okay, yang ketiga. Yang ni, X sama dengan 2 ni. Okay. Dia duduk di atas garisan ke di bawah garisan? Okay, nak tahu duduk di atas atau di bawah? Kamu pusingkan sajalah sekejap. So, nampak kalau kita pusingkan, nampak dia duduk di atas ke di bawah ruang tersebut? Dia duduk di atas. Okay. So, dia punya persamaan dia, ketaksamaan dia Y, X besar. Okay, kena letak sama dengan tak? Tak payah sebab dia garisan putus-putus. So, X besar daripada 2. So, jawapan dia nak kamu keluarkan persamaan. 3 persamaan ni lah. Okay. So, kamu kena prepare untuk kedua-dua corak soalan ni. Sebab kita tak tahu soalan macam mana nak ditanya. Okay, harap bermanfaat dan kamu boleh faham. Apa-apa nanti boleh tanya cikgu. Sekian, terima kasih.